Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair, amma ba'd. Para penonton dan sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, alhamdulillah kita syukur pada Allah kerana sekali lagi pada kali ini kita diberi peluang lagi oleh Allah untuk kita meneruskan perbincangan kita tentang mengenai bagaimana kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kitab Fiqhus Sirah yang dikarang disusun Ar-Rahiqul Maktum. Dalam kitab ini tuan-tuan boleh dapatkan kitab ini daripada Yadim, dan juga tuan-tuan boleh baca kitab ini untuk dijadikan panduan dalam kehidupan kita, bagaimana untuk kita hidup dengan cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab hidup kita di atas muka bumi ini, kita diajar supaya menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni sebagai panduan dalam kehidupan kita, supaya kita ni tidak terlencong daripada jalan yang kita sentiasa sebut. Tiap kali mana kita solat, kita sebut ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tolong bimbingkanlah kami ke jalan yang lurus. Jalan yang lurus ni jalan siapa? Minan nabiyyin, jalan para nabi, para siddiqin, para syuhada dan juga para salihin. Dan dalam hidup kita ni, bila kita sebut kita orang yang beriman pada Allah, maka kita tak boleh tinggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini sebagai panduan dalam kehidupan kita. Lalu Allah jadikan Rasulullah ni qudwah ataupun contoh yang terbaik untuk kita ikuti dan kita sentiasa imani dalam kehidupan kita ini. Rasulullah bila dia dalam hidup dia berjuang, ataupun perjuangan Rasulullah untuk apa? Kalau kita tanya Rasulullah ni bersungguh-sungguh dalam hidup dia untuk apa dia? Jawabnya, Rasulullah bersungguh-sungguh untuk Islam. Ini cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah dia bukan bersungguh-sungguh untuk yang disebut dengan untuk perut dia ataupun untuk jawatan dia, untuk pengaruh dia, tapi Rasulullah bersungguh-sungguh dalam hidup ini untuk Islam. Ditegakkan Islam di atas muka bumi ini, supaya bila kita ada Islam dalam badan kita, maka yang boleh menyebabkan kita selamat bukan di dunia saja, bahkan dengan Islam ni kita boleh selamat dalam kubur, dengan Islam ni kita boleh berselamat di padang mahsyar, dengan Islam ni juga kita selamat sampai kita masuk dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita ni kalau kita cari selain daripada Islam, kita ni tidak akan selamat dalam hidup kita. Bagaimana kita nak suruh hidup kita dengan Islam? Kita diajar supaya ikut yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita boleh ikut apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita ni akan mendapat kejayaan dalam hidup kita. Kejayaan yang kemuncak pada diri kita ialah kejayaan dimasukkan ke dalam syurga, terjauh kita daripada api neraka Allah. Faman zuhzi'a 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Allah Subhanahu wa taala sebut, siapa-siapa yang berjaya dipesongkan daripada neraka Allah dan dimasukkan ke dalam syurga Allah, faqad faz, orang inilah orang yang paling berjaya. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Allah sebut dunia yang kita hidup ni ialah penuh dengan nikmat yang sekejap dan penuh dengan tipu daya. Lalu hidup kita ni mencontohi Rasulullah itu besar pada diri kita. Makan, minum, tidur, bangun, segala apa yang kita buat dalam hidup kita ni kena ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, macam mana kita nak ikut Rasulullah? Kita belajar daripada sunnah Rasulullah, kita belajar daripada sirah Rasulullah. Sebab tu kita belajar sirah Rasulullah ni menjadikan diri kita ni termenung. Kita merenung macam mana tindakan-tindakan Rasulullah. Dalam Rasulullah buat sesuatu perkara, macam mana Rasulullah bertindak? Itu cara pada diri kitanya demikian. Hari ini kita masih lagi bercerita tentang mengenai bagaimana Rasulullah dipulau oleh masyarakat orang Arab Quraisy. Waktu mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bawa Islam, lalu mereka ni telah menjadikan
Rasulullah ni tekanan dengan kerana bawa Islam. Kerana Rasulullah bawa Islam je. Orang Arab ni dia tekan Rasulullah. Walaupun Rasulullah ni satu keturunan dengan dia. Macam sama juga dalam zaman kita ni kan. Kita ni kalau kita cerita je bab Islam, sebut je cerita tentang Islam, maka di waktu mana kita cerita tentang Islam, ada je orang yang tak suka dengan Islam ni akan lawan. Walaupun dia satu bangsa dengan kita. Walaupun dia satu keturunan dengan kita. Tapi nak sebutnya cerita tentang Islam ni, dia akan jadi demikian. Ni keadaan yang berlaku pada di kita pada hari ni. Bila kita sebut saja tentang Islam, ada je halangan-halangan, ujian-ujian, cabaran-cabaran yang mendatangi. Bukan zaman kita je. Zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu begitu dah. Dah begitu dah berlaku. Dan sunnatullah dia panggil, sunnah Allah. Sebelum Allah bagi kejayaan pada orang Islam dengan dibukakan 3/4 muka bumi dunia ini dengan Islam, Allah jadikan ujian dahulu. Ujian. Barulah lepas pada ujian tu datang kejayaan. Selagi mana kita tidak datang kejayaan, dalam kejayaan tu ada lagi ujian. Allah jadikan pada diri kita. Dalam hidup kita sebagai seorang Islam ni, kita ingat balik. Tugasan kita yang pertama dalam hidup ialah tanggung Islam ini. Tanggung bawa Islam ini. Sebarkan Islam pada masyarakat. Dakwah orang supaya orang bersama dengan Islam. Ini tugasan kita, dia panggil. Bila kita sebut saja tentang Islam, datang terus. Lepas pada ni, ujian-ujian, halangan-halangan. Orang akan sebut berbagai-bagai cara pada di kalangan kita ini. Ni orang akan jadi demikian. Kerana apa dia? Mereka bingung dengan Islam. Mereka tak boleh nak bayang macam mana orang Islam ni, dia dalam hidup dia cerita tentang Islam, cerita tentang akhirat. Yang mereka tak faham tentang akhirat. Itu dia akan jadi demikian. Dan akhirnya mereka je buat cara, berbuat sesuatu. Apa dia antara caranya? Mereka berkumpul di lembah Al-Muhassab. Mereka berkumpul, lalu mereka mengikat kerjasama dengan Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib. Cara dia ialah dengan memulau kedua-dua Bani ini supaya tidak boleh berkahwin dengan mereka. Mereka buat perjanjian begitu. Tak boleh berkahwin dengan Bani Hashim ke Bani Abdul Muttalib ke. Tak boleh kita nak kahwin dengan mereka. Tak boleh berurus niaga dengan mereka. Pemulauan berlaku pada Rasulullah SAW. Mereka juga tidak boleh ditegur siapa. Sehinggalah mereka sanggup menyerah Rasulullah SAW untuk dibunuh. Ini cara mereka. Mereka buat macam-macam cara kan. Mereka berjumpa dengan yang disebut dengan orang yang berjumpa dengan Abdul Muttalib, berjumpa dengan Abu Talib, nak suruh Rasulullah ni jangan sebar Islam. Lalu dalam keadaan demikian akhirnya mereka tolak. Islam ni berjaya berkembang. Masuknya Islam dengan Sayyidina Umar, masuknya Islam dengan Hamzah bin Abdul Muttalib, masuk orang-orang yang begini menguatkan Islam, yang menyebabkan akhirnya mereka kata kita tak ada jalan kecuali kita mesti bunuh Muhammad ini. Macam mana nak bunuh? Mesti Bani Hashim ataupun Bani Abdul Muttalib ini mesti serah Muhammad pada mereka untuk dibunuh. Mereka menulis dalam satu lembaran yang mengandungi beberapa butir perjanjian dan kesepahaman, iaitu mereka tidak akan menerima perdamaian dengan Bani Hashim selama-lamanya. Mereka kata dengan keturunan Muhammad ni sampai bila-bila kita tak boleh terima. Mereka tidak akan menaruh rasa belas kasihan sehingga Muhammad itu diserah kepada mereka untuk dibunuh. Ibnul Qayyim berkata, dikatakan perjanjian ini ditulis oleh Mansur bin Ikrimah bin Amir bin Hashim. Ada yang mengatakan bahawa ditulis oleh Nadr bin Al-Haris, namun menurut fakta yang tepatnya ditulis Al-Baghid bin Amir bin Hashim, di mana Rasulullah telah mendoakan kecelakaan pada penulis ini. Sehingga kan bila Rasulullah baca doa, Rasulullah sebut nama yang penulis piagam ataupun perjanjian ini, celakalah kepada tangan yang menulis ini. Sehingga kan lumpuh tangan-tangan mereka hasil daripada doa yang didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini maknanya di kalangan kita pun ada jugalah orang yang dianya dalam keadaan yang dia jahat sangat, tulisan-tulisan dia jahat sangat, sampai peringkat di mana dia ni membawa ancaman pada Islam. Buat khianat pada Islam, nak buat macam mana? Doa pada orang ni.
biar Allah balas pada tulisan-tulisan mereka itu. Bila Allah balas pada tulisan-tulisan mereka itu, menjadikan mereka ni, tangan mereka lumpuh. Rasulullah baca doa ni. Tapi perjanjian tu ada juga. Perjanjian tu ada. Digantung dalam Kaabah. Bani Hashim, Bani Abdul Muttalib, ada orang mukmin dan ada kafir. Kecuali Abu Lahab. Dia menjauhkan diri daripada berkurung di rumah Abu Talib pada satu malam bulan Muharram tahun ke-7 kenabian. Mereka mula lakukan demikian. 3 tahun orang Islam ni berkumpul di perkampungan Abu Talib. Termasuk dengan mereka nya pulau, bukan mereka pulau orang Islam je. Dengan Bani Hashim, tak kira Islam ke kafir ke, mesti di pulau. Sehingga kan bekalan makanan dan bahan-bahan makanan pun disekat. Tak boleh, mereka tak boleh makan. Orang musyrikin tak biarkan sikit pun makanan masuk ke Mekah. Sebarang dagangan, melainkan mereka akan membelinya. Masuk je dagangan daripada luar, masuk ke Mekah, mereka beli. Mereka beli terus. Sehingga kehidupan di kampung Abdul Talib tu menjadi sukar sangat. Di kampung, ni sejarah yang berlaku ni. Yang menyebabkan di kampung tu menjadi susah. Ada yang terpaksa makan daun-daun kayu dan kulit-kulit binatang. Di zaman tersebut. Sampai peringkat demikian. Tak ada makanan di perkampungan Abu Talib. Kerana di pulau, oleh orang-orang yang disebut dengan orang-orang di kalangan mereka ini, memulau, di sebalik kampung tersebut, kedengaran suara wanita-wanita dan anak-anak yang merintih kelaparan. Rasa susah je. Susah sangat di saat yang demikian. Tidak ada bekalan yang sampai pada mereka, melainkan sukar kalau nak dapat pun bekalan makanan. Mereka tidak dapat keluar daripada kampung untuk membeli barang keperluan, melainkan pada bulan-bulan haram saja. Kalau mereka nak keluar pun, bulan haram saja mereka boleh keluar. Mereka beli barang yang dibawa oleh rombongan dagangan ke Mekah daripada luar Mekah. Mereka tak boleh beli dagangan tu dalam Mekah. Kerana kalau masuk je barang dagangan kat Mekah, orang kafir Quraisy tu beli dahulu. Beli. Sehingga orang kampung Abu Talib ini tak dapat membelinya. Akan tapi penduduk Mekah, dia kalau dia beli, dia akan tambah harga tersebut sehingga tak berupaya dibeli oleh mereka. Kalau masuk je, mereka beli. Masuknya mereka beli. Yang menyebabkan orang Abu Talib ni, perkampungan Abu Talib ni, nak beli tak boleh. Kerana apa dia? Harga dah naik dah. Harga dah naik. Sehingga tak logik langsung untuk nak mendapatkan makanan ini. Hakim bin Hizam ada kala membawa gandum pada ibu saudara dia Khadijah radhiyallahu anha. Ada kala nak sebutnya sampai peringkat susahnya di waktu itu, lalu dia bawa gandum pada mak saudara dia Hakim bin Hizam ini sendiri. Ada sekali ia disekat oleh Abu Jahal dan Abu Jahal cuba halang, tetapi Abu Al-Bakhtari masuk campur dan menolongnya untuk membawa gandum tersebut pada ibu saudara dia Khadijah radhiyallahu anha, isteri pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Talib pula terlalu bimbang keadaan keselamatan Rasulullah. Bila orang semua hendak tidur, dia akan suruh Rasulullah tidur di tempat dia agar dapat diawasi kalau ada orang yang cuba membunuhnya. Tiap-tiap malam selama 3 tahun begitu. Malam je suruh Rasulullah tidur di tempat tidur dia. Sayangnya Abu Talib ini pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila semua orang telah tidur, dia menyuruh salah seorang anak saudaranya ataupun anak saudaranya tidur di tempat Rasulullah, dan Rasulullah sendiri disuruh datang tidur ke tempat tidur Abu Talib ini supaya dia boleh menjaga Rasulullah sampai Rasulullah boleh tidur tenang. Kemudian dalam masa yang sama, bapa saudara ni walaupun dalam keadaan kufur sekalipun tetap boleh menyelamatkan anak saudara dia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada musim haji, Rasulullah dan orang Islam keluar bertemu dengan manusia. Tapi bila musim haji bawa macam bawah ni, Rasulullah keluar dan menyeru mereka pada agama Islam. Pergi masuk kemah-kemah. Rasulullah masuk kemah-kemah. Sebelum ini telah pun diceritakan tentang kelakuan Abu Lahab yang sering mengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mendustakan ajaran Rasulullah. Rasulullah masuk satu kemah, Abu Lahab akan masuk kemah. Lepas pada Rasulullah keluar kemah tu, kemudian Abu Lahab masuk dalam kemah tersebut. Bagi tahu apa dia? Jangan percaya dengan Islam, jangan percaya dengan Muhammad. Muhammad ni menipu, Muhammad ni begini. Itulah kerja yang dilakukan oleh Abu Lahab, dipanggil pembatalan perjanjian.
3 tahun penuh yang telah berlalu. 3 tahun. Dah lama dah tekanan yang berlaku pada Rasulullah dan sahabat-sahabat, keadaan mereka masih tidak berubah. Suasana itu masih lagi begitu, menekan sahabat-sahabat. Pada bulan Muharram, tahun ke-10 kenabian. Dah 10 tahun dah Rasulullah jadi Nabi di kota Mekah. Berlakulah pembatalan perjanjian tersebut. Allahu Akbar. Batal perjanjian ini. Hal ini terjadi kerana di kalangan orang-orang Quraisy sendiri yang merestui dan ada yang tidak merestui tindakan tersebut. Dia jadi pecah. Ada 2. Satu puak yang menyokong perjanjian, ada satu puak yang tak menyokong perjanjian. Macam yang berlaku dalam krisis yang berlaku di kalangan pemimpin kita sekarang ni lah. Ada satu puak yang bersama, ada satu puak yang tak bersama dengan presiden. Dia akan jadi macam tu. Jadi pecah 2 di kalangan mereka. Justru mereka tidak menyenangi perjanjian itu, menjalankan usaha untuk membatalkannya. Yang tak setuju tu cari jalan. Macam mana nak batalkan? Macam mana nak batalkan perjanjian yang dibuat sebelum daripada ni? Orang yang mainkan peranan untuk tujuan tersebut ialah Hisham bin Amru daripada Bani Amir bin Lu'ay. Dia sering membekalkan makanan ke tempat Bani Hashim. Orang Hisham ni sendiri. Walaupun dia tahu kaum dia sedang buat perjanjian supaya jangan jual, jangan bagi makanan pada orang Islam ni. Di kalangan perkampungan Abu Talib ini. Tapi dia tetap pergi hantar pada Bani Hashim secara tersembunyi pada waktu malam hari. Malam-malam dia pergi hantar bekalan. Sian tuan-tuan. Orang Islam sampai peringkat makan daun-daun kayu, sampai peringkat makan kulit-kulit lembu, kulit-kulit, maknanya bukan makanan yang dimakan ni. Dia telah pergi berjumpa Zuhair bin Abi Umayyah Al-Makhzumi, ibunya itu Atiqah binti Abdul Muttalib. Lantas dia berkata, "Wahai Zuhair, adakah kamu suka untuk makan dan minum sedangkan saudara mara kamu dalam keadaan seperti yang kamu tahu? Kamu sanggup ke biar keluarga kamu ni dalam keadaan susah? Tiba-tiba keluarga kamu susah, kamu sendiri makan senang-tenang je, seronok-seronok je kamu makan." Zuhair menjawab, "Jahannam kamu. Apa yang aku boleh buat?" Disebut. Dia kata, "Masakan aku sanggup untuk demikian? Apa yang aku boleh tolong kamu? Sedangkan aku cuma seorang saja. Demi Allah, kalau ada seorang lagi yang bersamaku, nescaya akan aku usahakan untuk membatalkan perjanjian itu." Hisham mula berkata pada saudara dia, engkau telah pun menemui orang tu. Kamu dengan aku ni." Zuhair tanya, "Siapa gerangannya?" Jawab Hisham, "Akulah orangnya. Aku sendiri akan tolong kamu. Kalau kamu nak tolong mereka, mari kita pakat 2 orang. Kita pakat. Cari lagi orang 3 untuk bersama dengan kita." Katanya Zuhair sebut, "Cari, biar kuat sikit kita. 3 orang, baru kuat." Lalu Hisham pergi berjumpa dengan Al-Mut'im bin Adi. Mut'im bin Adi. Lantas dia menyebut tentang hubungan kekeluargaannya dengan Bani Hashim. Hisham ni, dia bagi tahu, "Aku dengan Bani Hashim ni keluarga. Takkanlah aku sanggup nak biarkan Bani Hashim tu kelaparan begitu. Dan Bani Abdul Muttalib yang merupakan 2 anak Bani Abdul Manaf. Keluarga je, keturunan je, satu keturunan." Dia mencela Mut'im kerana bersetuju membiarkan orang Quraisy melakukan kezaliman ini. Dia kata, "Kamu Mut'im, tak logik langsung. Kamu boleh buat khianat pada keluarga kita." Dia sebut demikian. Keluarga kita bukan keluarga orang pun. Dia gambarkan demikian. Lalu Mut'im berkata, "Jahannam kamu. Apa yang aku boleh buat?" Dia sebut, "Aku cuma seorang." Mut'im sebut, "Aku nak buat macam mana? Aku seorang saja." Hisham jawab, "Kamu telah mendapati orang kedua. Kamu ada orang yang bersama dengan kamu." Mut'im tanya, "Siapa orang tu?" Jawab Hisham, "Akulah orangnya. Aku orangnya yang boleh tolong ni." Al-Mut'im berkata, "Cari seorang lagi, yang ketiga." Hisham menjawab, "Telah aku usahakan." "Siapa dia?" Tanya Mut'im lagi. Hisham menjawab, "Zuhair bin Abi Umayyah." Mut'im berkata, "Cari seorang lagi, yang keempat." Maknanya sebenarnya semakin ramai yang tak setuju dengan perjanjian itu. Cari orang yang keempat. Lalu Hisham pergi berjumpa Abu Al-Bakhtari bin Hisham dan dia berkata pada dia, seumpama yang dikatakan pada Mut'im. Mut'im kata, "Cari, biar ramai sikit. Cari orang keempat." Abu Al-Bakhtari tanya, "Adakah seorang yang mahu membantu rancangan ini?" Jawab mereka, "Ya."
Al-Bakhtari bertanya lagi, siapa orang tu? Jawab Hisham, Zuhair bin Umayyah, Mut'im bin Adi, dan aku bersama dengan kamu. Al-Bakhtari berkata, carikan orang kelima, tambah lagi biar ramai sikit. Dia mula jadi ramai. Lalu pergi pula kepada Zam'ah bin Al-Aswad bin Abdul Muttalib bin Asad, lalu berbicara dengannya dan menyebut perihal hubungan kekeluargaan mereka dan hak mereka. Zam'ah berkata kepadanya, adakah seorang yang mahu menyokong rancangan yang kamu cadangkan ini? Jawab mereka, ya. Kemudian diberitahu nama-nama mereka yang telah bersetuju untuk membatalkan perjanjian yang dibuat ini. Kemudian mereka berkumpul di Al-Hajun dan bersepakat untuk bertindak membatalkan perjanjian tersebut. Zuhair berkata, aku yang memulakan cadangan ini, maka biar aku yang mulakan untuk bercakap. Zuhair disebut demikian. Pagi esoknya, mereka datang ke tempat perkumpulan Quraisy. Dia berjumpa dengan orang Quraisy. Zuhair datang dengan memakai sepasang pakaian yang cantik. Lalu dia bertawaf di keliling Kaabah sebanyak 7 kali. Sebelum dia nak bercakap ni, dia tawaf dulu di Baitullahil Haram sebanyak 7 kali. Adakah kita sanggup? Lalu dia pun kemudian ditampil pada orang ramai. Lalu dia berkata, hai penduduk Mekah, wahai penduduk Mekah, adakah kita sanggup makan dan memakai pakaian sedangkan Bani Hashim sedang menghadapi kebinasaan? Sama-sama satu negeri ni, kita penduduk Mekah, ada satu Bani Hashim tu dah 3 tahun sengsara dalam keadaan kesukaran. Mereka tidak dilayan untuk berjual beli. Demi Allah, aku tidak akan diam diri melainkan setelah dikoyak lembaran perjanjian yang zalim ini. Ditunjuk di Baitullah tu ada perjanjian yang tertampal, tak boleh jual beli, tak boleh nikah kahwin, tak boleh tegur siapa dengan Bani Hashim. Dia kata, demi Allah, kalau kita tak koyak yang ni, sengsara Bani Hashim tersebut. Abu Jahal berkata, Abu Jahal ketika itu dia berada di salah satu sudut masjid, dalam Masjidil Haram ni. Abu Jahal duduk ni, dia minta bangun, kamu bohong, disebut. Demi Allah, lembaran itu tidak akan dikoyak. Dia sebut, Abu Jahal sebut, demi Allah, dia kata lembaran itu tidak akan dikoyak. Kemudian Zam'ah bin Al-Aswad pula berkata, demi Allah, kamu telah pembohong lagi. Kamu berbohong lagi. Kami tidak pernah merestui penulisan semasa ia ditulis. Kata Zam'ah, kan dia ramai kan, di kalangan orang yang tak setuju dengan orang setuju. Masing-masing bina puak masing-masing. Tuan-tuan boleh tengok dalam kepimpinan parti yang ada sekarang ni pun gitu je. Jadi 2 puak. Satu puak yang setuju, satu puak yang nak keluar. Yang nak keluar, yang kata tak nak sokong lagi kerajaan yang ada. Satu puak kata kita mesti pertahankan kerajaan yang ada. Ni dia akan jadi demikian. 2 puak yang ada. Abu Al-Bakhtari pula mencelah. Zam'ah benar. Abu Al-Bakhtari ni pun sama juga. Kemudian dia pun sebut, kamu benar. Kami tidak rela dengan apa yang tulis di dalamnya. Dan kami tidak akan memperakuinya. Dia sebut pada demikian. Al-Mut'im bin Adi pula berkata, kamu berdua benar. Dan bohonglah orang yang berkata lain daripada itu. Masing-masing jawab. Jawab. Kami berlepas diri kepada Allah daripada lembaran ini dan apa yang ditulis di dalamnya. Dia akan disebut demikian. Kemudian Hisham bin Amru juga berkata seumpama itu. Lalu Abu Jahal berkata, ini adalah perkara yang telah dirancang malam tadi. Abu Jahal menjawab, ni rancangan semalam ini. Rancangan semalam. Kamu berbincang tentangnya bukan di sini. Dia sebut. Kamu ni ada pakatan, ada rancangan jahat. Kamu dah rancang awal-awal lagi sebelum kamu datang ke sini. Abu Jahal jawab, ketika itu Abu Talib sedang duduk di sudut masjid. Dalam masjid ini, dia datang kepada mereka kerana Allah telah memberitahu Rasulnya tentang hal lembaran perjanjian tersebut. Allah dah hantar malaikat Jibril bagi tahu kepada Rasulullah, besok akan berlaku pertikaian di kawasan kota Baitullah. Jadi Rasulullah bagi tahu pada Abu Talib, pergilah. Kerana besok akan ada perbalahan di kawasan Baitullahil Haram, di mana Allah telah mengutuskan anai-anai yang makan semua butir-butir perjanjian yang ditulis itu, yang mengandungi hal-hal pemulauan dan kezaliman, melainkan tulisan nama Allah saja yang tak dimakan.
Waktu mana begitu, Abu Talib bagi tahu, cuba pergi tengok. Dalam perjanjian tu dah tak ada dah. Tulisan nama Allah je yang kekal dalam tersebut. Perjanjian ini. Rasulullah memberitahu hal tersebut pada Abu Talib. Bagi tahu pada Abu Talib. Bila bagi tahu pada Abu Talib, lalu Abu Talib keluar kepada orang Quraisy dan menceritakan pada mereka bahawa anak saudaranya telah memberitahu begitu dan begini. Jika dia berbohong, maka kami akan biarkan kamu bertindak terhadapnya. Tapi jika dia benar, maka kamu hendaklah hentikan pemulawan dan kezaliman terhadap kami. Abu Talib sebut. Dalam Baitullah tu, perjanjian tu dah tak ada dah. Yang ada tulisan nama Allah. Siapa yang bagi tahu? Muhammad, anak saudaraku. Kalau betul dia sebut, kalau dia tak betul yang dia sebut, aku serah Muhammad bagi pada kamu. Kamu nak bunuh ke, kamu nak buat apa pun, terpulang. Tapi kalau betul yang dia sebut tu, maka di waktu ini, hendaklah kamu batalkan perjanjian itu. Abu Talib sebut demikian. Lalu pun mereka berkata, sekarang baru betul. Sekarang baru betul. Dia nak tunggu jawapan ini. Setelah selesai percakapan antara mereka dan Abu Jahal, Al-Mut'im pun bangun, pergi ke tempat lembaran perjanjian itu untuk mengoyaknya. Tiba-tiba didapati anak-anak telah memakannya, melainkan kalimah Bismillahumma, Bismikallahumma, dengan nama kamu ya Allah. Setiap tulisan yang merupakan nama Allah tidak dimakan. Tapi semua tulisan yang lain tu dimakan oleh anak-anak. Kemudian perjanjian itu bila mereka tengok, mereka batal. Mereka pun batal. Dan Rasulullah keluar bersama pengikutnya daripada kampung tersebut. Orang-orang musyrikin telah melihat satu tanda yang besar tentang kebenaran kenabian. Bila Rasulullah kata, Malaikat Jibril dah bagi tahu dah, Allah yang bagi tahu dah, perjanjian tu dah batal dah. 3 tahun dalam Baitullah tu, mereka tampal tersebut, tiba-tiba tengok dimakan oleh anak-anak, kecuali tulisan Bismikallahumma, dengan nama kamu ya Allah. Itu cara mereka lakukan. Sayangnya, mereka tidak lebih seperti yang diberitahu oleh Allah. Dan kalau mereka kaum musyrikin melihat suatu mukjizat, mereka paling ingkar sambil mereka berkata, ini adalah sihir yang terus-menerus berlaku. Walaupun itu mukjizat, masuk Al-Quran surah Al-Qamar ayat yang kedua. Mereka berpaling daripada mengambil iktibar tentang tanda tersebut dan mereka menambah lagi kekufuran di atas kekufuran yang sedia ada di kalangan mereka ini. Allahu Akbar. Akhirnya, orang Quraisy dia hantar yang terakhir kepada Abu Talib. Dia hantar utusan terakhir pada Abu Talib. Rasulullah telah keluar daripada kampung Abu Talib. Lalu Rasulullah meneruskan kerjanya sebagaimana biasa. Berdakwah, cerita tentang Islam pada di kalangan orang-orang kampung tersebut. Walaupun orang-orang Quraisy telah meninggalkan pemulawan. Tak ada dah pemulawan. 3 tahun kena pulau ni, akhirnya dah berhenti. Boleh dah nak beli barang dengan orang bukan Islam. Orang Islam dengan orang bukan Islam. Ini cara yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Akan tapi mereka masih lagi berusaha seperti sedia kala untuk menekan orang-orang Islam dan menghalang daripada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini cara yang mereka lakukan. Keadaan orang kafir ni zaman dahulu, zaman sekarang sama je tuan-tuan. Waktu mana dia ada kuasa, dia guna kuasa dia untuk menekan Islam. Sekarang mereka tak ada kuasa, mereka cari jalan untuk orang Islam berkelahi. Yang menyebabkan mereka buat ni dengan tujuan apa? Mereka nak suruh Islam ni jangan naik. Islam ni jangan tertegak. Satu saya sebut dalam krisis yang berlaku di kalangan kita ini. Jangan sampai Islam ni tak boleh tertegak. 22 bulan sebelum daripada ni menjadi pengajaran dalam hidup kita. Yang kita kena ingat, masa tu kabinet dikuasai oleh orang-orang bukan Islam. Orang-orang bukan Islam ni berjaya menguasai sampai menteri keuangan keuangan negara dijaga oleh mereka. Ini 22 bulan sebelum daripada ni. Bila mereka jatuh, mereka berjaya dikalahkan dengan satu cara tindakan yang betul-betul menyelamatkan kembali orang Islam. Semua kabinet di kalangan orang Islam. Dan bersama dengan orang bukan Islam yang tak ekstrim. Orang bukan Islam yang menyokong yang disebut dengan kebenaran ini. Di kalangan mereka ni bergabung dalam kerajaan yang ada sekarang ni. Apa yang mereka buat? Orang bukan Islam. Mereka cari jalan supaya
orang Islam ni berjaya untuk dikalahkan kembali. Timbullah isu-isu macam ni. Isu-isu macam ni merupakan satu cara bagaimana untuk nak mengalahkan kekuatan orang Islam. Jangan jadi sampai peringkat itu. Di tengah-tengah kita, suasana yang kita lalui saat mana pandemik yang semakin teruk, dalam keadaan yang dahsyat ini, apa yang mereka inginkan sebenarnya? Mereka nak kuasa. Mereka nak kuasa. Bila mereka ada kuasa, mereka berjaya menindas kembali orang Islam ini. Ini benda yang mereka cuba lakukan di kalangan mereka ini. Ini keadaan tersebut yang perlu kita fahami. Supaya jangan sekali-kali di kalangan kita terpengaruh dengan apa yang mereka lakukan. Mereka tak nampak ke keadaan yang semakin dalam keadaan teruk sekarang ini? Punca apa? Punca mereka sengaja untuk menjadikan masyarakat kita ni huru-hara, porak-poranda, sehingga mereka berjaya mengembalikan balik kuasa yang mereka inginkan dalam hidup mereka. Saya tak nampak jalan. Kecuali ini yang mereka cuba lakukan di kalangan masyarakat kita. Kita mesti teguh di kalangan orang Islam, mesti bersatu padu di kalangan kita. Jangan sampai peringkat orang Islam berjaya dengan dipecah belahkan oleh kekuasaan orang bukan Islam ke atas orang Islam. Biar kita sedar keadaan yang demikian yang berlaku pada kita. Cuba tengok yang bertempik, bersorak dekat padang dataran Merdeka kemarin, 2-3 hari kemarin itu sendiri. Kita boleh tengok siapa? Kebanyakan orang bukan Islam yang bawa bendera hitam tu, yang bawa bendera hitam tersebut. Siapa yang buat demikian? Ada orang-orang alim, orang soleh yang turut serta dalam perkara demikian, yang bawa dengan yang disebut dengan usung jenazah-jenazah orang Islam ni. Benda apa yang mereka lakukan? Mereka nak hina orang Islam. Mereka nak lakukan penghinaan yang jelas supaya apa dia? Mereka berjaya menjatuhkan yang disebut dengan kekuasaan orang Islam untuk mereka naik dan mereka berkuasa dalam keadaan sedemikian rupa. Jangan terperangkap dengan politik kotor yang sedang dimainkan oleh mereka yang tamak kepada nak pada kuasa untuk perut dia, nak pada kuasa nak samakan diri dia. Bukan dia nak samakan orang Islam, tapi dia nak samakan apa dia? Bukan dia nak samakan rakyat, bukan dia nak jaga yang disebut institusi kekerajaan, institusi raja-raja Melayu, tak. Tapi mereka nak mengambil kesempatan di atas kelemahan orang Islam untuk mereka pancung dan bunuh orang Islam yang menyebabkan berlaku permusuhan sesama orang Islam ini sendiri. Kita jangan jadi demikian. Jangan terperangkap dengan politik kotor yang mereka sedang gunakan di saat yang sebegini. Yang ada kes mahkamah tu pergi ke mahkamah lah. Selesai di mahkamah. Kenapa nak babitkan orang lain untuk nak menyelamatkan diri kamu? Kamu ada kes mahkamah kan? Kamu pergi ke mahkamah. Jangan kamu nak pada kuasa. Kerana kamu mesti jawab dulu di mahkamah. Kamu tengok dulu bagaimana kamu berjaya tak berjaya di mahkamah ini sendiri. Mahkamah, kita sebut mahkamah terbuka. Mahkamah orang boleh tengok semua. Dah kalau kamu sabit, kamu masuk dalam penjara. Manakala kamu tak sabit, kamu akan lepas. Kalau sekiranya demikian. Dan kes mahkamah ni, takkan kita nak mempermainkan yang disebut dengan undang-undang dan peraturan yang telah dibuat bersama di kalangan kita. Ini yang kita kena faham di kalangan kita pada hari ini. Jelas-jelas dipanggil di kalangan kita. Nak samakan yang satu golongan naknya jadi Perdana Menteri, nak jadi Perdana Menteri. Tun pun sebut tu, dia kata tengah-tengah Covid, tengah-tengah orang dalam keadaan susah, masyarakat dalam keadaan susah, dia sibuk nak jadi Perdana Menteri. Tun Dr. Mahathir sebut demikian. Nak gambarkan betapa bersungguhnya mereka ini. Kemudian dalam masa yang sama juga, orang yang bukan Islam ni cari jalan. Macam mana kami boleh merintah balik? Macam mana kami boleh berada dalam kabinet balik? Kemudian kami boleh menguasai negara ni. Kami nak bagi RM30 seorang. Supaya rakyat kita ni rasa kenyang. Banyak dah tu, RM30 kita bagi. Padahal yang dia bagi tersebut gula-gula untuk menjadikan manusia ni lupa kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bersama dengan para alim ulama. Jangan pergi jauh dalam hidup kita. Tengok alim ulama kita berada di dalam keadaan yang bagaimana. Cuba tanya alim ulama kita, nak suruh Malaysia kita ni hancur ke? Nak suruh Malaysia kita ni dalam keadaan teguh? Kalau nak suruh negara kita ni dalam keadaan teguh, cari para alim ulama yang saleh, yang duduk bersama dengan mereka. Moga negara kita ni dalam keadaan selamat. Zaman Rasulullah begitu dah. Sebelum daripada ni pun begitu dah yang dilakukan.
Adapun Abu Talib sendiri tidak jemu-jemu melindungi anak saudara dia. Dalam suasana itu, Abu Talib sendiri cari jalan nak samakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anak saudara dia. Sayangnya beliau telah semakin tua dan melampaui 80 tahun usianya saat itu. Nak sebutnya dalam suasana politik zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, Rasulullah dianya bijak dalam mengatur tindakan, sehingga kan datang pertolongan Allah. Allah tolong apa dia? Makan anak-anak itu makan piagam ataupun perjanjian yang ada dalam perjanjian itu hancur lebuh. Dia panggil demikian. Ni sampai ni pertolongan Allah. Allah tolong. Kemudian orang Islam boleh keluar balik. Tapi orang kafir dia akan cari jalan apa dia? Nak jatuhkan lagi orang Islam. Nak jatuhkan orang Islam. Sampai bila ni? Sampai dunia kiamat lah macam ni. Sampai dunia kiamat. Orang kafir kerja dia untuk menyekat kemarahan orang Islam. Manakala orang Islam kerja dia menegakkan kalimah Allah. Ni tugasan kita dalam hidup kita. Yang kita kena faham. Dalam hidup kita ni, kita kena tegakkan kalimah Allah. Siapa yang kena tegak kalimah Allah ni dalam masyarakat ni? Ni di kalangan orang-orang yang memahami agama. Yang diberi peluang dalam hidup kita untuk kitanya menjaga perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dah bagi peluang kan pada sebelum daripada ni, Tun Dr. Mahathir dah pernah jadi Perdana Menteri. Kemudian apa dia? Barisan Nasional pernah jadi Perdana Menteri. Nah, semua dah kita dah bagi dah peluang. Sebelum daripada ni, cuba bagi peluang kita tengok pada orang-orang saleh pula untuk menjadi yang disebut memimpin negara kita, baru kita akan rasa bagaimana keadaan yang kita sentiasa sebut dalam Al-Quran, baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Bumi yang penuh dengan keampunan, baldatun tayyibah, bumi yang penuh dengan kesuburan. Wa rabbun ghafur, dan keampunan Allah bertambah-tambah dalam hidup kita. Kita bagi peluang pada 22 bulan sebelum daripada ni. Masa tersebut tuan-tuan bayangkan bagaimana teruknya, bagaimana dahsyatnya Islam ditekan, raja-raja ditekan, ISIS dan sebagainya nak membatalkan, nak ratifikasikan ISIS tersebut. Tuan-tuan boleh bayangkan bagaimana susahnya para pendakwah. Kita boleh rasa, saya sendiri terasa tekanan jahatnya dalam 22 bulan. Nak sebutnya tak mudah dalam suasana itu. Tuan-tuan boleh bayangkan suara-suara kita tak diberi kedengaran dalam masyarakat. Kita tak boleh bayang 22 bulan yang penuh dengan kegelapan dan kekejaman yang kita dilalui dalam suasana itu. Alhamdulillah, Allah pulihkan. Lepas 22 bulan, kembali balik kuasa orang Islam. Orang Islam menguasai kabinet. Cuba tengok kabinet. Dalam kabinet, nak sebutnya orang bukan Islam, ada bukan tak ada. Tapi mereka tidak menguasai. Nak sebutnya, bukan mereka menguasai. Tapi zaman 22 bulan, kabinet itu mereka yang menguasai. Orang bukan Islam yang menguasai. Apa yang mereka faham terhadap Islam? Mereka faham untuk berhenti waktu mana azan saja. Kemudian lepas itu, mereka hancurkan Islam sehancur-hancurnya. Mereka cari jalan untuk nak merosakkan Islam. Yang ni yang kita kena faham pada diri kita, mempertahankan kerajaan yang disebut dengan kerajaan yang membangunkan, memberi ruang kepada masyarakat untuk kita menegakkan kalimah Allah Subhanahu Wa Taala. Sikit-sikit lah, tunggu. Berlakunya, reda je pandemik ini, insya-Allah bila berlakunya pilihan raya umum, kita harap supaya orang Islam semua bersatu dalam satu kekuatan. Sehingga kan orang Islam menguasai negara ini. Dan orang Islam menguasai yang disebut dengan kepimpinan. Dan kita dibuka ruang yang luas untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Doa pada Allah, mudah-mudahan kita dapat keadaan yang demikian. Penderitaan dan peristiwa-peristiwa besar yang bertubi-tubi sejak berapa tahun silam, terutamanya pengepungan kampung mereka yang berlaku pada sahabat-sahabat Rasulullah, telah menyebabkan tubuh badannya semakin lemah. Tubuh badan Abu Talib ni semakin lemah dan kekuatannya semakin hilang. Sayangnya saat mana Islam nak melonjak, Abu Talib itu semakin dalam keadaan yang semakin lemah. Dia tidak keluar lagi daripada kampungnya kecuali pada bulan-bulan tertentu sahaja. Ini cerita yang zaman Rasulullah. Zaman kita ni pun sama juga. Begitu. Kita kena faham di kalangan kita. Dalam pada itu, dia diserang penyakit yang semakin berat. Abu Talib ni sendiri. Bila dia semakin tua, 80 lebih dah umur. Ketika itu orang-orang musyrikin
merasa risau nama mereka tercemar di kalangan orang Arab jika mereka mengambil tindakan terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mula di waktu itu orang-orang musyrikin dia tengok, dia kata kalau kita ganggu Muhammad ni kotor nama baik kita. Selepas kematian Abu Talib, lantaran itu mereka berusaha sekali lagi untuk berunding tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam di hadapan Abu Talib. Ni cara orang musyrikin. Orang kafir dahulu, orang kafir sekarang sama je. Sama je tuan-tuan. Tuan-tuan kena faham konsep ini di kalangan mereka ini. Kemudian mereka pergi berjumpa berunding balik dengan Abu Talib. Dan mereka sanggup memberikan sebahagian perkara yang sebelum itu mereka tidak sanggup berikan. Mereka pun mula berunding balik. Abu Talib dalam keadaannya lemah tu. Lantas mereka pun menghantar utusan untuk bertemu Abu Talib. Apa yang mereka bincang dengan Abu Talib, kita sambung pada perbincangan yang akan datang nanti insya-Allah. Ini cerita tentang mengenai bagaimana politik dakwah Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kita kena faham. Politik ini sebahagian daripada ajaran agama yang perlu kita fahami pada diri kita. Dan jangan ada di kalangan kita sebut tak perlu politik ustaz. Politik suku, agama suku, tak betul. Islam ditegak dengan kekuasaan. Bila kita ada kekuasaan yang menyebabkan senang untuk kita nak melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kita pisahkan politik dalam hidup kita sehingga kan politik ini dikuasai oleh orang kafir. Orang kafir menguasai. Manakala kita orang Islam duduk kat masjid, berintikaf, kita duduk masjid baca doa dan kerja kita begitu saja. Yang ni silap di kalangan kita. Kita mesti menguasai dan mengajar mereka macam mana politik Islam yang sepatutnya dipahami di kalangan orang bukan Islam, supaya mereka boleh faham indahnya Islam. Dan kita dalam keadaan yang Islam ni tertegak dengan cara yang betul, mengikut ajaran yang diajar oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih di atas kesempatan yang baik ini. Terima kasih di atas kesudian tuan-tuan untuk belajar sedikit sirah nabawiyah daripada kitab Ar-Rahiqul Maktum ini. Tuan-tuan boleh dapatkan kitab ini daripada Yadim. Yadim telah terjemahkan daripada bahasa Arab kepada bahasa Melayu kita, dan tuan-tuan boleh dapat menguasai politik Islam dengan cara baik dan dakwah Islam dengan cara yang sempurna, dan insya-Allah kita akan menjaga bumi ini dengan bumi yang penuh dengan kedamaian dan ketenangan insya-Allah. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana iftah bainana wa bain qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.